Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, peranan gabungan Parti Sarawak GPS dalam menstabilkan politik dan pembentukan kerajaan perpaduan perlu diketahui oleh pemimpin dan rakyat di negeri ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata di Sarawak hanya GPS yang benar-benar memperjuangkan hak dan menjaga kepentingan rakyat. Menurutnya, setelah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, fokus utama ialah menyelesaikan beberapa isu mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63 seperti yang diarahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, hari Rabu yang lepas telah diumumkan beberapa perkara yang telah dipersetujui. Pertamanya ialah pengiktirafan JKR Sabah dan Sarawak ataupun Jabatan Teknikal di Sarawak untuk mengendalikan projek persekutuan. Mana-mana jumlahnya 50 juta ke bawah akan diuruskan oleh negeri Sarawak dan Sabah ini. Ini akan mencepatkan projek-projek. Sebenarnya bila katakan 50 juta ke bawah, maknanya lebih kurang 70% projek persekutuan sekarang ini akan dikendalikan di peringkat negeri Sarawak tanpa perlu dibawa ke kerajaan persekutuan lagi. Ini maknanya sekolah, klinik, balai boba, semuanya boleh terus dilaksanakan. Terutamanya projek-projek kampung, jalan kampung di bawah KPLU akan dapat dilaksanakan oleh JKR Sarawak. Itu juga bekalan air luar bandar dan sebagainya. Boleh terus dilaksanakan di peringkat negeri. Beliau berkata demikian semasa Majlis Malam Mesra GPS Sibu 2023 di Dewan Kelab Melayu Kampung Nyabor pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah menegaskan kerajaan persekutuan pada hari ini adalah bukan kerajaan Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN maupun GPS, tetapi kerajaan perpaduan. Ujarnya melalui pembentukan kerajaan perpaduan, ahli Parlimen GPS ramai diberi mandat dalam Kabinet Kerajaan termasuk dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Hadir sama adalah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Mingti serta tetamu yang lain. Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK akan mempergiatkan pembelajaran pendidikan bahasa isyarat di semua taska dan tadika milik Kerajaan Sarawak pada tahun ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, usaha tersebut telah dimulakan di beberapa pusat sedidik pada tahun lepas dan terus diperluaskan lagi sebagai pendedahan awal kepada kanak-kanak di negeri ini. Jelas beliau, inisiatif sedemikian adalah bagi mewujudkan komunikasi dua hala di antara individu biasa dengan golongan orang kelainan upaya OKU pendengaran. We teach them sign language so that they know from young that there are people in the society who are different from them but needed to be included in the society and they need to respect. Tahun ini kita akan pergiatkan. Dari tahun lepas, we engage members from the deaf society untuk mengajar, to teach our teachers, to teach our children about sign language. And insyaAllah this year I think we will be able to cover all the tadika and taska sedidik in the whole of Sarawak sign and language. This is an effort also. So we start from young. Pupuk atau orang Sarawak, we have to start somewhere to educate our people about sign language, about including the deaf society in the community. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan pelancaran buku berjudul Understanding Deaf Culture yang mengumpul cerita dan perkongsian mengenai golongan OKU pendengaran di bangunan Persatuan Orang-Orang Pekak Sarawak SSD pada Sabtu. Selain pendidikan, Datuk Seri Fatimah dalam ucapannya juga turut menjelaskan beberapa aspek penting seperti kesihatan, keselamatan termasuk kegiatan sukan maupun aktiviti berfaedah yang perlu diketengahkan kepada golongan istimewa ini. Dalam pada itu, menurut pengerusi SSD Albert Wong, buku tersebut mengandungi 7 bab yang telah disusun untuk membolehkan pembaca memahami golongan OKU pendengaran dengan lebih jelas.
Hadir sama menyaksikan pelancaran itu ialah Naib Pengerusi SSD Sim Jojo, Pengurus Besar SSD Ernest Ting, Penolong Setiausaha SSD Susan Till serta Pegawai Bomba dan Penyelamat Yusri Basri dan Awang Saiful Awang Nursi. Laporan berikutnya. Kerja-kerja membuka laluan sementara pada projek pemecah ombak di Pantai Batu 1 Kuala Baram akan dilakukan bagi memudahkan nelayan menarik bot untuk turun dan balik dari laut. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kejadian longgokan serpihan kayu serta bahan organik laut yang dihanyutkan air pasang di Pantai Batu 1 Kuala Baram bukan perkara baru dan keadaan ini menyusahkan bot-bot nelayan untuk keluar masuk turun ke laut untuk mencari rezeki. Beliau berkata ia merupakan insiden berulang kali berikutan dengan projek benteng pemecah ombak yang sedang giat dilaksanakan berhampiran dan perkara ini memerlukan penyelesaian segera supaya tidak menyusahkan para nelayan. We will find another solution where you have a proper channel maintained temporary for the fishing boat to go out. So today we have already together with DID, the contractor, the consultant. So they have to make another temporary channel. They have to all this organic material here. They have to temporarily push it to one side because now it's near the sea. The moment there's a high tide, all this debris wash back to the sea again. So I get the channel, silted up again. So we have to remove all this organic material. I have also liaised with the Land Survey Department, the superintendent just now, to also find a place eventually for all this organic material for a dumping site for all this organic material in the long run, because the quantity is too much, the amount is too much. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas meninjau lokasi timbunan serpihan kayu di Kampung Batu 1 Kuala Baram, Miri pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin turut menggesa juru perunding projek pemecah ombak untuk turun sendiri ke padang bagi mengkaji situasi tersebut. The consultant is supposed to find a solution. So here I would like to urge the consultant to really find a workable solution, so that we don't face this problem again. I would like the consultant himself to come to site, and resolve this problem. Because contractor only carry out the work based on what the consultant proposed. You cannot expect the contractor to solve the problem by himself, because consultant is the one that designed this project, and because this problem, so the consultant must come back and solve this problem. Yeah, so I urge the consultant to come back and solve this problem and find a practical solution as soon as possible, because otherwise affect the fishermen livelihood. Sementara itu, peranan golongan wanita di kawasan luar bandar perlu diperkasa dalam pelbagai bidang sekaligus mengangkat martabat mereka. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin berkata pihaknya akan terus berusaha membantu mengangkat martabat wanita di kawasannya. Menurut beliau, antaranya dalam pembangunan institusi keluarga, kerohanian, ekonomi serta pertanian ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan watikah pelantikan kepada seramai 26 ahli jawatan kuasa Persatuan Wanita Puncak Borneo di Padawan pada Jumaat. Datin Yi Chui Ling yang juga isteri kepada Datuk Willy adalah antara penerima watikah tersebut sebagai penaung persatuan tersebut. Sementara itu, Datuk Willy mencadangkan agar persatuan tersebut dapat mengenal pasti produk serta jenis perniagaan yang mampu disertai oleh ahli-ahli persatuan. Malah katanya dengan adanya Persatuan Wanita Puncak Borneo, ia dapat melahirkan wanita yang berdaya saing. Dalam pada itu, prihatin dengan nasib malang yang menimpa mangsa kebakaran di ladang Tiasa Mesra Kepayang, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapii telah menyantuni dan menyerahkan sumbangan kepada mereka pada Jumaat. Seramai 10 keluarga mangsa kebakaran rumah pekerja di ladang Tiasa Mesra Kepayang Gedong itu telah menerima sumbangan berbentuk wang tunai dan bakul makanan daripada Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh Rodiah dan disaksikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris. Berucap ringkas dalam majlis penyerahan itu, beliau bersyukur kerana semua mangsa terjejas selamat meskipun banyak kerugian yang dialami.
Terdahulu, Rodiah dan Aula turut melihat sendiri tapak kebakaran di mana ia telah berlaku pada 22 Disember lepas pada jam 5 petang ketika semua pekerja masih lagi berada di tempat kerja masing-masing dan pihak ladang akan membina semula rumah kediaman pekerja-pekerja yang terlibat dengan kebakaran. Hadir sama ialah Pengarah Pembangunan Negeri Sarawak, Jasni Jubli, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Kesejahteraan Rakyat, Hajiawati Tambi, Pegawai Daerah Gedung Abdul Khalid Manap dan Senior Estate Manager Velen Naraya Nasami. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.